Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, Alhamdulillah, iman a'azzani Allah wa iyyakum. Syukur kepada Allah SWT, kita bersama pada pagi ini dalam rangka untuk menyambung kembali pengajian yang lama terhenti lantaran kerana PKP dan juga kerana saya ada urusan dalam program daurah intensif Al-Quran. Di dalam pada itu, meskipun meskipun saya ada daurah, saya tetap ganti kepada kuliah Sabtu dan Ahad. Pengisian dia lebih kepada menterjemah juzuk-juzuk ammah dan sedikit tadabbur. Pengisian untuk kuliah tambahan, kita akan kembali semula pembicaraan kita. Sebagaimana saya janjikan, setiap hari Isnin kita akan membincangkan di samping menterjemah, kaedah-kaedah menterjemah, saya juga akan bincangkan tentang ilmu Nahwu, dan hari Khamis nanti sambungan juga ayat yang kita bincangkan daripada Isnin, tapi lebih fokus kepada perbincangan tentang surah. Itu hasrat saya pada awalnya. Dan mudah-mudahan untuk hari seterusnya saya akan terus konsisten dengan apa yang saya janjikan, insyaAllah. Salawat dan salam juga mohon tercurah ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya hinggalah hari kembalasan. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, serta para penonton yang saya hormati sekalian, ini 1 Mac bersamaan dengan 17 Rejab. Maknanya tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Dan insyaAllah saya juga akan siapkan untuk program Ramadan nanti. Kita akan buat program setiap hari. Hari Ramadan kita selesaikan harfiah dulu insyaAllah. Sama ada saya
mungkin ada cadangan daripada semua. Sama ada saya akan teruskan apa yang kita bincangkan ni ataupun dalam bentuk lain. Ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin semua ada pandangan. Sikit. Mungkin anda ada pandangan yang menarik yang boleh kita bincangkan bersama untuk saya isi sepanjang Ramadan. Macam tahun lepas, Ramadan saya telah isi daripada mula Fatihah hingga ayat tak habis satu juzuk, tapi masuk Baqarah dalam 80-an. Banyaklah dapat. Dan program tersebut saya rakamkan dan segala rakaman tu saya jadikan satu modul pula dalam membimbing para peserta yang ikuti program secara WhatsApp. Melalui WhatsApp mereka dapat belajar dan dapat memahami sehingga ke saat ini malah bukan sekadar satu ayat dua ayat, malah dah mencecah satu surat. Meskipun ada kekurangan yang perlu dibaiki, tapi sekurang-kurangnya para peserta dah boleh menterjemah. Ada keyakinan diri dalam menterjemah. Bagi peserta yang diberikan nilai tambah yang ikuti program daurah intensif, lebih lagi padu lagi, insyaAllah. Dan saya nampak itulah keberkesanan antara program-program yang saya anjurkan, khususnya bagi daurah intensif. Masa yang sangat panjang. Daurah intensif adalah satu masa yang panjang. Kita memang terpaksa korbankan. Saya perlukan kesinambungan program tersebut. Tak boleh terlalu lama jarak dia. Sebab itu saya perlukan setiap hari. Kalau nak pun setiap minggu. Dalam satu minggu tu 10 jam straight kena ada. Baru ada sambungan antara satu subjek ke satu subjek. Dan saya nampak itulah pesan dia. Dan daripada Ramadan itulah dan jadikan modul sehingga ke hari ini. Dan lebih faedah banyak saya nampak. Banyak faedah kepada kawan-kawan saya yang jauh, yang tak sempat program daripada awal. Tapi rakaman itu jadikan rujukan, belajar. Ada yang dah habis. Baru-baru ni telefon Ustaz, dah habis Ustaz sampai 54 dia video dalam YouTube. Tak ada lagi. Saya minta sahabat saya, saudara Hafiz, Muhammad Hafiz di Keluang, dia yang bertanggungjawab yang download dan kemudian upload ke YouTube. Minta beliau lanjutkan semula, menambah lagi semua terjemahan-terjemahan yang ada. Mudah-mudahan akan dilanjutkan lagi. Saya sudah beratus dah rakaman tersebut sehingga hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan ianya sentiasa beri manfaat. InsyaAllah itu saya nampak dulu, saya rasa tak kisahlah gambar lebih kurang pun tak apa. Pakai telefon murah-murah, okey. Janji keluar suara. Tapi rupanya gambar yang bagus, suara jelas, dia lebih menambahkan kepada para pelajar kita. Dan alhamdulillah sikit demi sedikit ilmu yang Allah berikan kepada saya dalam dunia IT ni dapat ditambahkan. InsyaAllah kita sama-sama bergerak. Mudah-mudahan Allah tambahkan lagi pengetahuan kita, berikan perkongsian dari sudut ilmu IT ni kepada saya. InsyaAllah saya akan cuba perbaiki mana yang kurang. Baik, hadirin semua yang saya hormati sekalian, saya kira sekarang dah ada 30 orang penonton serta dah masuk. Bacakan saya nama tadi susah hati juga dia nampak ni sebab saya tak boleh masuk ke Facebook. Dalam Zoom ni saya susah nak semak. Baca sekejap. Yahya Baharum dah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Faziha Baharudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan sahabat Al-Quran Harfiah yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amina Irfan, Esa Abu Bakar, Anda Hasan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Rukiah
Haji Saidin, Fatimah Osman, Zarina Hamzah, Hamidah Husin. Ini Hamidah Husin yang mana ni? Hamidah Husin. Ada dua Hamidah Husin, satu tulisan Jawi, satu lagi tulisan baru ke? Hamidah Husin ni dah tukar ke? Profil. Faridah Salim, Kuala Terengganu clear. Umi Adilah, Melaka. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam. Raziah Azizan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rohezat Ahmad, Assalamualaikum. Kita terus pada perbincangan kita. Saya share skrin sekejap. Kita masuk juzuk yang kedua. Ayat yang ke-215. Oh, Hamidah Husin baru. Ingatkan sahabat lama yang dah tukar profil. Selamat datang Hajah Hamidah Husin. Alhamdulillah. Hajah pernah belajar ke? Okay, kalau rasa baru, jadikan program ini sebagai pengalaman baru untuk anda. Dan untuk rujukan, boleh dapatkan rujukan pada video-video yang lepas daripada 1 Ramadan. Boleh dapatkan rujukan tersebut. Ataupun melalui YouTube, tulis harfiah HARFIYYAH, insyaAllah keluar. Itu ada siri 1. Dalam YouTube kita buat tajuk siri 1, siri 2 sampai siri 54 yang dah diupload di YouTube. Siri yang ke-55 dan seterusnya insyaAllah akan diteruskan oleh sahabat saya, saudara Muhammad Hafiz dari Keluang, Johor. Saya perlukan teman-teman yang committed dalam membantu hal-hal dakwah begini. Saya tak ada ilmu tu, nak download tu belum pandai lagi. InsyaAllah kalau ada yang boleh bantu, insyaAllah kita akan sama-sama usahakan semua video yang ada dalam Facebook tu akan di-upload ke YouTube. Okey, Ummu Sabri Jamil binti Fakhruddin, Ampang clear, alhamdulillah. Azimah Abdullah menonton, alhamdulillah. (214, 215). Setahu saya kita hari ini ayat 215 lah. Harap suara saya dan gambar saya clear. Gambar dan suara jelas. (214) dah sudah. Ayat 215. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Jumlah. Qul ma anfaqtum min khairin. Jumlah. Lil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Jumlah. Wa ma taf'alu min khairin. Jumlah. Fa inna Allaha bihi alim. Alright. Dah bersedia? Kita masuk. Melaka jelas. Alhamdulillah. Hajar Baziah, Perlis jelas. Okay. Azimah Abdullah, Penang jelas. Kamera adalah kanan. Gambar dan suara jelas daripada Kubu Gajah.
Sungai Buloh. Fauziah Suri daripada Kedah. Fariza Samsudin, Penang. Semua jelas, alhamdulillah. Puan Fariza, isteri kepada Cik Zul. Cik Zul kongsi sama ni. Satu nama. Selamat menonton. Umi Esah, ya. Alhamdulillah. Rosita Abu Bakar. Hamidah Hussein. Azimah Abdullah. Esa Abu Bakar. Zarina Hamzah. Jelas. Okey. Okay, Haji Saidin, Penang, gambar dan suara jelas. Sarif Abdul Fattah, Seremban. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Manjung. Oh, Aminah Irfan Manjung. Manjung jelas. Din Hassan Ampang jelas. Alhamdulillah. Okey, bersedia? Kita masuk pada perbincangan pertama. Hari ini saya nak bincang nahu. Terjemah, bincang. Satu jumlah. Saya warnakan kuning. KB, oh Ustazah Esa. Esa muda. KB jelas. Bersedia semua? Pada yang respon, ada 42 orang sekarang ni. Tolong berikan terjemahan jumlah yang pertama. Dan saya nak kaitkan erti yang anda berikan kaitan pada ilmu nahu. Okey. Sila nyatakan. Sila berikan maknanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'aluna. Pada hamzah hilang. Yas'aluna. Yas'alu. Yas'aluna. Mereka bertanya akan. Yas'alunaka madza yunfiqun. Tolong berikan terjemahan. Kita beri makna dulu. Mohon pandangan. Saya nak terjemah ke atau bahas tata bahasa dulu? Beri makna dulu. Mana yang anda selesa? Pada asal saya nak cerita, yas'alunaka madza yunfiqun beri makna, satu saya nak bahaskan tata bahasa. Okay, Zarina Hamzah, mereka bertanya akan kamu, apa yang mereka infakkan. Okey, boleh? Akan engkau atau akan kamu tu? Puan Zarina Hamzah. Esa Abu Bakar, mereka bertanya akan kamu, apa yang mereka belanjakan. Engkau atau kamu? Mereka bertanya akan engkau, Fauziah Suri, ya. Kamu ada mim, kum. Dalam sistem kita, engkau, kaf mukhatab. Kamu tambah mim. Alamatul jam'i lidzukur. Mereka bertanya akan engkau. Faridah Salim. Apa yang mereka belanjakan. Okey, betul. Zaitun Muhammad Salim. Mereka bertanya akan engkau. Apakah mereka belanjakan. Okey. Terus. Terima kasih Kak Tun. Ada lagi? Okey, Haji Saidin. Mereka bertanya akan engkau. Apa yang mereka belanjakan. Okey. Okey. Sekali lagi saya tanya, ada pandangan perlukah kita terjemah dulu, habis terjemah baru kita bincang tata bahasa, atau nak selesaikan satu jumlah, terjemah makna dan bincang tata bahasa? Mereka bertanya akan kau, apakah mereka belanjakan? Razia Hamid. Anda Hasan, mereka bertanya akan engkau, apakah yang mereka belanjakan? Okey, tak apa, boleh. Esa Bakar, silap. Ya, engkau. Ni Bu Samsiah Husin. Mana ada dua Samsiah Husin. Satu orang lama, satu orang baru. Okay. Mereka bertanya akan engkau, akan huruf besar. Apa yang mereka belanjakan? Okey. Rin Hasan. Mereka bertanya akan engkau, apa yang mereka belanjakan? Okey, boleh? Selalu tersasul. Rin Hamzah selalu tersasul. Apa?
Mereka bertanya akan engkau, apakah yang mereka nafkahkan? Ya, Rozahman daripada Perlis, Aminah Irfan daripada Manjung. Okey. Mereka bertanya akan engkau, akan apa yang mereka belanjakan? Okey. Tak apa, kita bincang sebentar lagi. Kak engkau, ya, Umi Esah, betul. Maaf, Sas. Lewat masuk. Tak apa. Biasa Puan Samsia Hussein, dia akan menjadi apa, seolah macam menjadi tanggungjawab dia pula sekarang, dah menjadi share dalam grup. Kemudian Nur Faliza Samsudin, terjemah kemudian Nahu, Sas. Kemudian terjemah kemudian Nahu. Terjemah kemudian Nahu. Maksudnya terjemah habiskan dulu ke ataupun terjemah satu jumlah? Nur Faliza Samsudin, terjemah satu jumlah ke ataupun bincang terjemah habis semua jumlah ataupun baru Nahu je? Ataupun terjemah satu jumlah Nahu. Terjemah satu jumlah Nahu. Kamera adalah kanan. Mereka bertanya akan engkau, apa yang mereka belanjakan? Selesai satu jumlah dulu, kod Ustaz. Ada Fauzan Suri pun ada. Okay. Ada dua pandangan. Balance. Balance. Okay. Yas'aluna. Fauzan, terjemah satu jumlah dan selesaikan nama. Okey. Baik. Dan itu samalah pandangan satu dengan Fauzan Suri. Saya pun gitu juga. Pada asalnya saya memang selesa begitu. Ustaz bukan makan, terjemah makna berserta ulasan Nahu. Jumlah. Okey, betul. Mereka bertanya akan kau, apakah yang mereka belanjakan? Baik. Bila cerita tentang Nahu adalah cerita tentang perubahan akhir-akhir kalam. Bila cerita tentang Nahu, kita membahaskan tentang perubahan akhir-akhir kalam. Sama ada dia mabni ataupun mu'rab. Bina atau i'rab, sudut masdar, mabni atau mu'rab. Mabni berarti lafaz akhir, baris akhir, ataupun huruf akhir pada kalimat tersebut mabni. Ya, sorry saya jawab. Ya. Baik. Bila cerita tentang Nahu, cerita tentang perubahan akhir-akhir kalam. Sama ada baris dia yang berubah ataupun huruf yang berubah. Dan biasanya yang berlaku pada isim, sebahagian yang mabni, ada sebahagian isim yang mu'rab. Begitu fi'il. Hanya fi'il mudhari' saja yang mu'rab. Yang selebih fi'il semua mabni. Madhi mabni, fi'il amar pun mabni. Dan mudhari' kebanyakan semuanya mu'rab, kecuali hanya dua fi'il mudhari' saja yang mabni. Siapa tahu?
fi'il mudhari' yang mabni. Umumnya fi'il mudhari' semuanya mu'rab, berubah. Ada huruf yang berubah, ada baris yang berubah. Tapi hanya ada dua fi'il mudhari'. Ada dua fi'il mudhari' yang mabni. Siapa tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu fi'il mudhari' yang mabni? Siapakah yang tahu fi'il mudhari' yang mabni? Dua saja. Fi'il mudhari' yang mabni, iaitu fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah. Satu. Dan yang kedua, fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid. Yang kedua, fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah. Kedua, fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid. Dua fi'il mudhari' ini yang mabni. Yang selebih semua fi'il mudhari' mu'rab belaka. Jelas? Boleh tolong tulis? Rozita Abu Bakar, fi'il mudhari' pada nun niswah dan nun taukid, masya-Allah. Okay. Bukan pada nun niswah, Rozita Abu Bakar. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah dan fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid. Ya, ada nun niswah dan nun taukid. Okey, betul. Apa itu nun niswah? Mereka, domain mereka muannas dan kamu muannas. Yaf'alna dengan taf'alna. Itu mabni ala sukun. Yaf'alanna dengan taf'al. Yaf'alanna itu fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid mabni ala fathi. Dua fi'il mudhari' yang bersambung dengan fi'il mudhari' yang bersambung dengan hunna dengan antunna. Bersambung dengan nun niswah dan nun niswah dengan nun taukid. Ya, dhamir bersambung dhamir hunna dengan dhamir antunna. Ya, betul. Itu nun niswah. Itu yang Hajah Hartini Ibrahim beritahu, yang bersambung dengan nun niswah. Hunna dengan antunna. Ya. Itu yang bersambung dengan nun niswah. Yang dhamir nun taukid, nun yang bertasydid di hujung. Fi'il mudhari' yang ada nun syaddah di hujung. Itu juga fi'il mudhari' yang kita namakan fi'il mudhari' muakkad. Dan fi'il mudhari' ini mabni ala Okey, dua fi'il mudhari' mu'rab. Maka yas'aluna, mereka bertanya. Yunfiquna, mereka membelanjakan. Ini mu'rab. Fi'il mudhari' yang mu'rab. Semua fi'il mudhari' mu'rab. Okey. Dan bila cerita tentang isim fi'il, dia ada status dia marfu', mansub ataupun majrur bagi isim. Untuk isim ada tiga status i'rab dia. Marfu', mansub, majrur. Isim ada marfu', mansub, dan majrur. Sementara fi'il mudhari' juga ada marfu', mansub, dan majzum. Marfu' itu hukum rafu', mansub hukum nasab, dan majzum hukum jazam. Yes. Marfu', mansub, majzum bagi fi'il mudhari'. Bagi isim marfu', mansub, dan majrur. Beza ada, isim ada jar. Marfu' dan mansub kedua-dua ada. Isim ada marfu', fi'il mudhari' pun ada marfu'. Isim ada mansub, fi'il mudhari' pun ada mansub. Cuma tanda berbeza-beza, okey? Cuma jar hanya ada pada isim. Jazam hanya ada pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang mabni ada dua, yang nun niswah dan yang bersambung dengan nun taukid. Barakallah. Umum sabr jamil. Terima kasih.
Rosita fi'il mudhari' yang mabni hanya berlaku pada fi'il mudhari' bersama dengan nun niswah. Kedua bersama dengan nun taukid. Okey, terima kasih Rosita Bakar. Terima kasih Ummu Sabri Jamil. Ruqyah Haji Saidin, fi'il mudhari' yang bersama dengan nun niswah dan nun taukid. Okey, betul. Empat ya. Esa Bakar, fi'il mudhari' yang ada dua. Yang mabni ada dua. Ya, betul. Nun taukid dengan nun niswah. Bukan nun taukid tu, yang bersambung. Dan mudhari' yang bersambung dengan nun taukid. Contohnya yas'alna. Itu mabni. Yas'alna mabni ala sukun. Yas'alna pada lam fi'il dia sukun. Kita nak tahu mabni ala apa? Ala sukun, ala fathih ke? Tengok pada lam fi'il dia. Pada lam fi'il. Sin hamzah lam. Lam. Yunfiqna, mereka belanjakan. Yunfiquna, mereka muzakkar. Waw jamaah tu untuk muzakkar. Yunfiqna, mereka belanjakan. Itu nun niswah tu dhamir. Qaf tu. Lam fi'il dia huruf qaf. Mabni ala sukun. Amar, kul, fi'il mabni. Fi'il amr mabni ala sukun. Kita masih lagi yas'alunaka. Sorry. Lagi sekarang internet saya terputus ni. Jap. Kita klikkan internet ni. Mabni ala sukun. Sorry, memang internet saya terputus tadi. Siap. Okay, sekarang sambung semula. Alhamdulillah. Baik. Putus. Okay, saya sambung semula. Alhamdulillah. Baik. Yas'aluna. Mereka bertanya. Ini fi'il mudhari'. Kaf. Dhamir. Akan engkau. Dhamir. Mabni. Ma. Apakah? Isim istifham. Mabni. Ala sukun. Za. Ini pun ada dua pandangan. Maza ada yang pandangan maza satu perkataan, ada tu ma satu, za satu. Dia ada dua pandangan. Pandangan pertama, maza ada satu perkataan. Pandangan yang kedua, ma satu perkataan, za satu perkataan. Maza satu perkataan. Ada satu di pandangan ma isim istifham, za isim mausul. Saya tak pernah cerita lagi dalam kelas ni bahawa ada satu lagi isim mausul yang za isim mausul. Dia dalam bentuk yang bentuk am ni. Bentuk khas allazi, alladzani, alladzaini, alladzina. Muzakkar muannas, allati, allatani, allataini, allati, allai. Ini bentuk khas, ada muzakkar muannas. Yang bentuk am, dalam buku saya bagi dua, ma dengan man. Sebab itu yang biasa kita jumpa. Ada satu lagi. Kalau dalam buku Ustaz Hashim, dia ada tambah lagi. Za, zu, alif, lam. Za, zu, alif, lam. Sekejap ya. Nak pergi peksa. Saya nak doa untuk anak saya.
Okey. Alhamdulillah. Baik, para penonton semua, anak saya tolong saya, dia nak pergi periksa, ini dia exam. Ya, apa, dia final year untuk hari ni. Ya, Puan Zarina, anak saya exam. Dia final year untuk jurusan perubatan. Memang sangat mencabar siapa anak yang ada anak yang ikuti jurusan perubatan, malah sangat mencabar pada itu tak terkecuali untuk menghabiskan pengajian tu satu perkara yang sangat mencabar. Jadi sudah pasti ibu mana, ayah mana yang tak doakan untuk anak. Jadi saya perlukan beri sokongan pada beliau untuk berjaya dapat menjawab dengan cemerlang, dan saya juga mohon doa daripada semua para penonton, bukan hanya menonton, tapi sebagai pelajar saya, bahkan juga dalam majlis yang penuh barakah ini, mengaminkan beliau dan kawan-kawan beliau sekali. Dan juga ayah tolongkan juga untuk kawan-kawan kakak. Mendoakan untuk beliau. Amin. Terima kasih kepada yang mendoakan. Amin. Umi Yasah, Hatin Ibrahim, dan Hamzah. Ya, anak saya. Tahun ini ada 2 orang anak saya yang akan sempurnakan pengajian beliau. Seorang di UI Kuantan, jurusan perubatan, dan yang seorang lagi di UTM Skudai, jurusan civil engineering. Amin. Terima kasih semua yang berdoakan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. InsyaAllah ya. Saya nak tenang dapat menjawab dengan cemerlang. Amin. Terima kasih Teacher Mahani. Ya, Teacher Mahani dia friend dengan anak saya. Semoga Allah mudahkan segala urusan kakak dan kawan-kawan. Amin. Terima kasih Rozita Abu Bakar. Terima kasih Rozeman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Saya teruskan lagi. Naka. Maza satu perkataan ada. Maza dikira isim istifham. Itu ada satu pandangan. Dan ada pandangan lagi satu. Ma isim istifham. Apakah? Za isim mausul. Yang. Baik itu. Maza kita terjemahkan. Apakah yang? Saya cenderung untuk pada memilih pandangan kedua. Tak kisah maza apakah pun boleh juga. Tak apa. Dua-dua pandangan tu kita raikan. InsyaAllah. Terima kasih semua yang mendoakan. Masya Allah. Prof. Ahmad. Juga terima kasih Prof. Allah berkati ayahnya. Amin. Terima kasih Puan Hartini, Haji Syadin, terima kasih Nurlidah Ramli, Faridah Salim, terima kasih. Amin. Terima kasih Faridah Salim. Lain problem ke? Tak tahu. Tak tahu. Semoga anak. Amin. Terima kasih Haji Fatimah Osman, terima kasih Cikgu Sumurni Syarif. Alhamdulillah. Hari ini saya bahagia. Terima kasih dengan doa yang anda berikan semua untuk anak-anak saya. Alhamdulillah. Baik, saya kongsikan terus. Yas'alunaka madza yunfiqun. Yas'aluna, mereka bertanya, tak akan engkau. Madza, apakah yang? Madza, diterima madza, apakah? Yunfiquna, apakah yang mereka belanjakan? Diterjemahkan, apakah yang? Mana datang yang? Za tu mana yang?
Za tu yang. Dan za tu adalah isim mausul. Artinya, setiap kali ada isim mausul, kena ada silah mausul. Maka yunfiquna ni adalah silah mausul. Ini pandangan pertama. Pandangan kedua, yas'aluna, mereka bertanya. Dan mudhari' ada fa'il dia. Waw jamaah tu fa'il dia. Ka akan engkau maf'ulun bih. Madza yunfiquni, dia punya isi pertanyaan dia. Madza yunfiquna ni adalah isi pertanyaan. Isi pertanyaan. Okey. Dalam bentuk jumlah fi'liyah. Dan yunfiquna ni fi'il mudhari', madza ni maf'ulun bih, muqaddam nama dia. Madza, apakah isim istifham ni? Jadi maf'ulun bih muqaddam. Ini pandangan kedua. Pandangan pertama yang saya kata tadi, yas'aluna fi'il mudhari', ka akan engkau maf'ulun bih. Madza yunfiquna ni jumlah ismiyah. Ma mubtada, za khabar. Yunfiquna silah mausul. Itu pandangan yang pertama yang saya kata tadi. Ma tu isim istifham, mubtada. Za isim mausul tu khabar. Yunfiquna silah mausul. Jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il menjadi silah mausul pada za. Ini pandangan yang saya pilih pada pandangan. Saya memilih pada pandangan yang katakan bahawa za tu isim mausul. Yunfiquna tu silah mausul. Kita raikan dulu. Biasa kalau penulis buku dia ada footnote bawah dia. Footnote bawah tu dia akan beritahu. Ini antara pandangan-pandangan yang berbeza. Tapi kita suka pandangan yang berbeza. Ada rencam, berbagai rencam. Dan kesemua tu maksudnya sama. Sama maksudnya. Baik. Tujuan sama, okey? Kita detailkan lagi. Yas'aluna ni kita namakan fi'il mudhari'. Ya, boleh faham sekarang ni? Mohon respon, boleh faham apa yang saya kongsikan? Ustaz, madza tu isim mausul. Isim istifham. Okey, bagus. Soalan Hajah Kamriah Abdul Kanan. Ada dua pandangan. Pandangan pertama, madza tu satu perkataan. Madza satu perkataan. Isim istifham. Itu pandangan. Satu lagi pandangan, ma tu isim istifham, za tu isim mausul. Ada dua pandangan. Pandangan pertama, madza tu satu perkataan. Madza tu satu perkataan. Maknanya isim ni, apakah yang? Apakah saja, madza. Pandangan pertama. Pandangan kedua, ma isim istifham, za isim mausul. Bila dua berbeza, berarti kalau ma awal ayat, ni awal ayat sebenarnya ni. Madza yunfiqun. Dia jadi isi ucapan, isi pertanyaan. Kalau qala ada makhluk qaul. Ni bukan ada makhluk qaul. Mas'alul soal. Soal yang ditanyakan. Isi pertanyaan. Mereka bertanya akan kau. Apa isi pertanyaan mereka? Patut dalam inverted comma. Ni ayat baru. Madza yunfiqun? Satu jumlah. Ada yang kata jumlah fi'liyah, ada yang kata jumlah ismiyah. Dua-dua betul. Kenapa kata jumlah ismiyah? Sebab ma tu isim istifham. Za tu isim mausul. Ini dua ni adalah satu jumlah. Dua perkataan ini adalah satu jumlah. Madza. Satu jumlah ismiyah. Ma mubtada, za tu khabar. Tetapi oleh kerana za tu isim mausul, tak sempurna isim mausul tanpa disertakan dengan silah mausul. Mana silah mausul dia? Yunfiquna tu adalah silah mausul. Yunfiquna tu adalah silah mausul. Yati Harun, ada urusan, mohon undur diri. Falyatafaddal ma'jur. Okey, faham semua? Okey, Aniza Noah, faham Ustaz? Okey. Farida Salim, insya-Allah. Farida Haja, it's watching. Boleh faham sangat ni? Dan kalau yang memilih pandangan bahawa madza yunfiqun jumlah ismiyah, seluruh jumlah tersebut menjadi isi pertanyaan kepada
Yas'aluna. Okey. Oleh kerana kalau saya memilih kepada ma tu isim istifham, za tu isim mausul, mubtada khabar, maka kedudukan i'rab dia pun ada perbahasan dia. Ada dua perbahasan Okey, perbahasan pertama, okey, yang memilih bahawa ma za tu satu perkataan, kita bahaskan. Yas'aluna fi'il mudhari' yang ada nun di hujung. Yang bebas daripada sebarang pengaruh. Tak ada huruf nasab, tak ada huruf jazam. Maka fi'il mudhari' ini kita namakan fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari' marfu' nama dia. Fi'il mudhari' marfu'. Kenapa dia marfu'? Kerana dia bebas daripada sebarang pengaruh huruf nasab dan huruf jazam. Fi'il mudhari' bertukar jadi nasab, bertukar menjadi mansub, ada pengaruh nasab dia. Ada huruf nasab ke? Atau fi'il mudhari' bertukar jazam, kita namakan fi'il mudhari' majzum, ada sebab dia. Mesti ada huruf jazam ke, ataupun ada jawab talabi ke, atau jawab syarat ke. Itu mudhari' jazam. Mudhari' majzum. Kalau bebas daripada dua pengaruh ni, maka fi'il mudhari' ni kita namakan fi'il mudhari' marfu'. Fi'il mudhari' marfu'. Siti Kimi, Assalamualaikum Ustaz. Masuk lambat, ada urusan. Tak bas. Qadarullahu ma syaa. Dia kan ada urusan, tak apa nak buat macam mana. Rakaman ada. Okey. Ya, silakan Fauzah Suri. Ada ulangan. Yas'aluna fi'il mudhari' marfu'. Kalau marfu' ada tanda dia, mansub juga ada tanda dia. Apa tanda dia? Huruf nun. Nun tu ada di hujung. Untuk fi'il mudhari' dengan huruf nun, khususnya yang kita namakan af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Fi'il yang 5. Isim ada 5, fi'il pun ada 5. Tujuan apa kita kenal af'alul khamsah ini? Bila tanda rafa' dia dengan nun, tanda nasab dia hilang nun, tanda jazam dia hilang. Ini kita kena kenal. Bukan waw nun di hujung tu tuan-tuan ya. Nun tu adalah tanda rafa' dia. Kalau ada nun di hujung itu tanda rafa'. Kalau hilang nun, boleh jadi jazam, boleh jadi nasab. Fi'il mudhari' marfu' tanda dia ada nun di hujung. Ini khusus bagi af'alul khamsah. Ada fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah zahirah. Dan ada fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah muqaddarah. Okey. Fi'il mudhari' marfu' ada 3 tanda. Subutun nun marfu'. Ada 3 tanda fi'il mudhari' marfu'. Subutun nun, 1. Kedua, dhammah zahirah. Dhammah zahirah. Kedua, dhammah zahirah. Ketiga, dhammah muqaddarah. Tiga, dhammah muqaddarah. Untuk tanda bagi fi'il mudhari' marfu' ada 3. Subutun nun, ini khusus bagi af'al khamsah. Dhammah zahirah. Ketiga, dhammah muqaddarah. Jelas? Fi'il mudhari' marfu'. Ka dhamir. Okey, Rozita Abu Bakar tulis mudhari' marfu' subutun nun. Itu tanda pertama Rozita Abu Bakar. Tanda yang kedua, dhammah zahirah. Dhammah zahirah. Contohnya kalau buang nun. Yas'alu. Dhammah zahirah. Dhammah zahirah. Tapi kalau ada huruf ilat di hujung, yad'u, ada apa tu? Yarmi, ya'ti, ada huruf ilat di hujung, tanda rafa' dia dhammah muqaddar. Dhammah muqaddar. Dhammah yang dikadarkan. Dhammah zahirah bagi yang sahih akhir, dhammah muqaddarah bagi yang mu'tal akhir. Tapi itu mu'tal akhir yang ada huruf illah di hujung. Okay. Saya bagi contoh. Yas'alu
Yas'alu, ia bertanya. Yas'alu, ia bertanya. Apa tanda rafa' dia? Dhammah zahirah. Yas'alu. Mana-mana fi'il mudhari' yang bebas daripada sebarang pengaruh huruf nasab, huruf jazam, maka kita namakan fi'il mudhari' tersebut fi'il mudhari' marfu'. Tanda dia ada tanda subutun nun, nun. Apa tu subutun nun? Nun tu tetap sabit, subut. Nun tu tetap ada dia. Subutun nun atau dhammah zahirah, dhammah zahirah atau yang ada huruf ilat dhammah muqaddarah. Ya'ti. Ha ni. Ya'ti. Tak bagi bawah. Tapi huruf ilat di hujung tu. Ya. Ya. Ata ya'ti. Ya tu hujung tu. Tanda dhammah dia dhammah muqaddarah. Tu tanda rafa' bagi fi'il mudhari' yang bebas daripada sebarang pengaruh. Datang huruf nasab an contohnya. An yas'alu. Na dah hilang. Datang huruf nasab an yas'ala. Lam pada dhammah tukar jadi fathah zahirah. Ay ya'tiya. Fathah zahirah. Kalau datang huruf nasab. Kita rafa' dulu, okey? Mada yunfiqun? Ka akan kau. Ka akan kau. Dhamir. Dhamir. Dhamir mabni. Yang mabni kita kena gunakan istilah. Fi mahalli. Kaf mukhatab dalam kaedah harfiah, tiga dhamir ini. Kaf mukhatab, ya mutakallim dengan ha ghaib. Kaf mukhatab, ha ghaib dengan ya mutakallim. Tiga dhamir ini kalau duduk dia di hujung fi'il, dia akan jadi maf'ul bih. Pada terjemahan tambah akan. Pada terjemahan jangan lupa tambah akan. Mereka bertanya akan engkau. Mukhatab, ha ghaib dan ya mutakallim. Ini tiga dhamir ini. Jaga-jaga. Kalau hujung isim dia akan jadi mudhafun ilaih. Kalau duduk di hujung isim dia akan jadi mudhafun ilaih. Kalau hujung huruf, tengok huruf jar ke atau huruf inna. Dia boleh jadi majrur, boleh jadi isim inna. Okey. Tergantung. Dhamir kalau duduk hujung fi'il dia akan jadi maf'ul bih. Ingat, untuk menjadi maf'ul bih, hukum maf'ul bih syarat dia mestilah mansub. Untuk menjadi maf'ul bih, syarat bagi maf'ul bih, hukum dia mesti mansub. Semua maf'ul bih mesti hukum nasab. Yang murab nampak tanda nasab dia. Yang mabni kena guna istilah fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Kamu khatab mabni ala fathi fi mahalli nasbin. Kenapa fi mahalli nasbin? Kenapa ngambil empat nasab? Sebab dia jadi maf'ul bih. Semua maf'ul bih hukum dia mesti mansub. Masih begitu nota, masya-Allah. Okey Haji Saidin, subutun nun, mudhari' ada mudhari' marfu'. Ajah Ruqyah Haji Saidin, mudhari' ada tiga tanda. Bukan mudhari' marfu'. Subutun nun itu khusus bagi af'al khamsah. Dhammah zahirah bagi yang fa'il sahih akhir, dhammah muqaddarah ya. Okey. Okey, Haji Ruqyah betul kan? Fi'il mudhari' ada tiga tanda, bukan fi'il mudhari'. Tambah fi'il mudhari' marfu' namanya. Tambah fi'il mudhari' marfu' ada tiga tanda. Subutun nun, dhammah zahirah dengan dhammah muqaddarah. Okey. Jahrin Hasan. Ada tiga fi'il mudhari' marfu'. Ya, tiga fi'il mudhari' marfu'. Tiga apa? Tiga tanda. Ya, betul. Tiga tanda fi'il mudhari' marfu'. Subutun nun, dhammah zahirah, dhammah muqaddarah. Muqaddarah. Bukan mukafdarah. Qaddarah. Qadar, dikadarkan. Dhammah yang dikadarkan. Anizanwa, tanda mudhari' marfu' ada tiga. Subutun nun, dhammah zahirah, dhammah muqaddarah. Ya. Apabila fi'il mudhari' akhirnya alif, waw atau ya. Ya. Maka fi'il mudhari' tersebut di
fathahkan di bukan fathah, di dhammah muqaddarah. Nah, ini zanwa kalau marfu' dhammah muqaddarah, dikadarkan saja. Dhammah muqaddarah. Azimah Abdullah ada 3 fi'il mudhari' marfu', sebutun nun, dhammah zahirah dan dhammah muqaddarah. Ya, ada huruf ilat di hujung, dhammah muqaddarah. Oh, okey. Masuk puan Anita tadi. Apabila fi'il mudhari' huruf akhirnya alif, oh, yang nombor 3 ni kena betulkan Anizanwa kena betulkan. Untuk fi'il mudhari' yang punya huruf illah di hujung, tanda rafa' dia dhammah muqaddarah. Untuk fi'il mudhari' yang punya huruf illah di hujung, atau kita namakan fi'il mudhari' mu'tal akhir, maka tanda rafa' dia dhammah muqaddarah. Alal alif atau alal ya, atau alal waw. Tengok huruf illah dia. Alif ke waw atau ya. Okey. Dhammah hujung isim jadi mudhaf ilaih. Dhammah hujung fi'il akan jadi maf'ul bih. Ya, betul. Ini zanwa. Dhammah muqaddarah ada huruf ya. Waw kadang waw. Ya du'u. Tu waw. Dhammah muqaddarah alal waw. Kalau mudhari' dia huruf ya, ya'ti. Dhammah muqaddarah alal ya. Kalau huruf alif, apa ya? Yang dhammah muqaddarah alal alif. InsyaAllah, jumpa nanti. Oh, ya'ti. Yu'ta. Apa ya? Yu'ta. Najhul Yu'ta. Dhammah muqaddarah. Baik, Ustaz. Dhammah muqaddarah. Baik, Ustaz. Betulan. Yang mudhari' marfu'. Okey. Alhamdulillah. Kita tak banyak belajar sikit. Ini satu ayat sebenarnya saya. Dan satu ayat ni panjang. Sekarang dah pun 8,5. Baik, saya teruskan pada kaf mukhatab hali. Dia mengambil tempat nasab. Mengambil tempat nasab. Kenapa? Sebab semua maf'ul bih hukum dia nasab. Yang mabni kena istilah fi mahalli nasbin. Kalau kedudukan marfu' kena fi mahalli raf'in. Kalau kedudukan